ما بالك شيئا بسرعة أنت الحر مما أنت العايش وعبد لما أنت له قامئا. Bahkan di antara dua kalam hikmah yang dikatakan oleh Syekh bin Abdul As-Sandari, tiada sesuatu yang dapat memimpin yang menuntut engkau seperti mana angan-angan bayangan yang kosong. Wahab itu ialah tiap-tiap angan-angan yang sesuatu yang selain daripada Allah, dan berarti angan-angan terhadap sesuatu tidak mungkin akan terjadi. Yang kedua, engkau bebas dalam keadaan merdeka daripada segala hal yang tidak engkau perlukan, dan engkau telah menjadi hamba kepada apa yang kau harapkan dan kau inginkan. Baik, baharkan kalam. Kalau diceritakan manusia yang dikatakan merdeka itu dilepas daripada sesuatu ikatan selain daripada Allah Ta'ala, dan dalam keadaan dia bebas melakukan apa sesuatu dalam urusan ketaatan kepada Tuhan. Kalau seandainya di antara manusia itu dalam keadaan dia tak boleh nak melakukan sesuatu, kalau ambil dari segi umum lah, umum, adakah manusia yang katakan umat Islam ni merdeka? Takkan dia kata boleh merdeka sampai nak jalan undang-undang dia pun dalam keadaan dia tak mampu, tak merdeka dia. Maka masih lagi dalam keadaan tawanan, masih lagi dalam keadaan tertekan, masih lagi ada kuasa yang perlu ada kuasa yang dia takut, membuatkan dia sendiri pun tak berani nak menjalankan undang-undang dia. Itu contoh, tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati ataupun yang separuh mati. Faham? Maksudnya begitulah. Kalau nisbah begitu, takkan kita duduk, kalau kita duduk dalam rumah kita, kalau ada orang seorang tumpang yang bukan daripada Islam, bila kita nak semayang, tiba-tiba dalam keadaan dia tak bagi. Kalau kau semayang, aku keluar daripada rumah aku. Tapi nak jaga hati kawan dia tadi, kita paksa tinggalkan semayang. Kerana nak jaga hati si kafir ni. Ini contoh, tak ada mana yang hidup ataupun yang mati. Selamat Hari Malaysia. Maknanya nak fahamkan betul-betul lah. Yang dikatakan mereka al-hurrun ni kita tak ada tekanan. Pada yang lain yang ada pada kita, tekanan yang pertama dari antara orang yang nak berjalan kepada Tuhan ni, dia ada 7 halangan. Siapa yang tak menepasi pada 7 halangan ni, maka dia masih lagi hamba kepada sesuatu. Kalau tak, dia kata di antara yang pertama nafsu. Kalau apa kemahuan nafsu dalam keadaan dia boleh tutup, apa kemahuan Tuhan dalam keadaan dia mempertikai, maka dia bukan hamba kepada Tuhan, tetapi dia hamba kepada nafsu. Lalu yang Tuhan katakan dalam firman Allah Ta'ala, "Manittaba hawahu rabbuh", mereka yang hal keadaan mengikut dan cenderung kepada nafsu-nafsu mereka, lalu mereka menjadikan nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ini dalil daripada nas. Di antara meletakkan wala kepimpinan ni, kalau manusia tak letakkan mutlak dia kepada Allah, dia akan jadi hamba-hamba yang lain. Seperti mana Rasulullah mengatakan taraka al-masa, taraka ta'asa, halaka ta'asa, kata Nabi, celaka dan binasalah bagi umat kaum aku daripada golongan laki-laki. Kata ta'asa abadan dinar, binasalah hamba kepada duit. Ta'asa abadan nisa, keadaan binasalah hamba kepada perempuan. Di mana saat kecelakaan yang berlaku di kalangan umat aku, orang laki-laki akan dengar di antara perkataan-perkataan nafsu orang perempuan dan mengikutkan bagi kehendak isteri dan anak-anak mereka yang bercanggah daripada hukum syarak. Demi nak menjaga hati bini, demi nak menjaga hati anak perempuan, lalu bapa melaksanakan kehendak mereka walaupun terpaksa berpijak kepada hukum Tuhan. Faham? Kalau faham betul, kau jangan bawa tak faham semua ni. Kalau tak ada kata, anak nak katakan, anak tak nak pakai tudung, bapa suruh pakai tudung. Bila tak ada kata hal keadaan, anak kata tak nak pakai tudung, kot ditegur anak ni kan, mengajuk dia. Tapi Allah marah kalau tak ada kata hukum tak jalan. Tapi kalau tak ada kata, dengarkan arahan daripada Allah, Allah akan suka, anak akan mengajuk. Tetapi urusan anak, Allah akan selesaikan. Maknanya kalau kau buat ketaatan kau takut yattaqillah, yaj'alahu makhraja. Mudah jalan anak kau nak pakai tudung dengan syarat kau berhukum dengan berlandaskan takwa kau kepada Tuhan. Tapi kalau tak ada kata, dia tak boleh lah. Kalau tak ada kata nisbah manusia, kalau dia ni kata kalau rajin dia sembahyang, dia rajin pergi umrah, pergi balik sampai unta naik menyampah tengok muka dia. Dua balik. Tetapi bila tak ada kata bini tak pakai tudung, dia tak boleh tegur. Maka nisbah dia masih lagi tunduk dengan nafsu bini dia. Kalau tak ada kata hal keadaan anak dia nak beli kereta dengan riba, dia tak tegak, maka dia masih tunduk lagi dengan kemahuan nafsu anak dia. Kalau tak ada kata dalam keadaan dia nak buatkan majlis perkahwinan, nak syadidkan anak, dalam keadaan tak buka, tak tutup aurat, maka nak jaga hati anak, dia terpaksa diamkan hukum tu, makna buatlah janji anak gembira. Yang ini nampak perkara dia hukum tu macam biasa, tetapi dia menentukan hala tuju bapa ini
dan 60 tahun dalam keadaan dia sembahyang, di mana cenderung dia? Adakah dia menjadi abdi kepada Tuhan mencipta dia, atau dia menjadi abdi kepada bini ataupun anak kepada yang lain daripada Allah? Hal keadaan dia sanggup menurutkan perintah yang lain daripada Allah, walaupun perintah itu hal keadaan bercanggah daripada hukum Tuhan. Memang penat rasa. Ya? Kalau fikir-fikir banyak hukum ni duk bujang pun dulu senang kan? Tak banyak masalah. Kok dapat mini degil pula. Tak nak pakai tudung. Pakai je lah tudung. Kalau belajar ilmu fiqah ni senang. Janji kau pakai tudung je. Tasawuf ni dia keras sikit undang-undang ni. Kalau fiqah pakai lekat tudung. Tak ada tudung mahal-mahal, belilah tudung murah-murah. Tak ada tudung murah, belilah tudung bawal. Tak ada tudung bawal, belilah tudung pari. Tak ada tudung pari, belilah tudung ikan parang. Tak ada tudung ikan parang, pakai tudung saji. Boleh kan? Pakai tudung apa? Tudung saji. Janji kau pakai tudung. Tasawuf ni dia tanya pula. Kau dah umur 50 tahun, 60 tahun. Apa pasal pula tudung kau ni berkilat-kilat tadi? Apa masalah kau? Apa kata hati kau? Kau dah tua-tua ni. Apa pasal tudung kau nak bergaya pula dah tu? Balut sini, masuk sini, balut leher, masuk lubang telinga kanan, keluar lubang telinga kiri, tutup lubang hidung kanan, speed kanan tanda hati hidung. Pattern baru. Apa dia? Apa pasal kau pakai tudung bentuk macam tu? Islam tanya begitu. Tasawuf tanya begitu. Dia pergi sampai ke kaum ni. Sebab tu kalau orang perempuan mengadu, Ustaz, saya laki saya sekarang dalam proses dah dalam masa nak pisah dengan suami. Kenapa? Laki saya ni pak mengamuk gini. Sejak kau kahwin, dia lepas je nikah daripada 20 tahun dulu sampai sekarang dia tak berhenti mengamuk ke? Tak ada lah Ustaz. Biasa je. 2-3 hari dia mengamuk. Dia mengamuk tu takkan tiba-tiba dia bangun tidur, dia turun lempang kau. Mesti ada sebab. Apa sebab? Sebab itu yang disuruhkan tu yang buatkan dia tak benar. Faham? Kena cari sampai pangkal. Jangan main dengar je tak faham. Dia kena cari sampai pangkal. Kau pakai tudung kenapa? Kau pakai tudung kenapa? Nak tutup uban. Kau pakai tudung kenapa? Sejuk. Kau pakai tudung pasal apa? Dah tua. Kau pasal pakai tudung kenapa? Kau ustazah. Kau pakai tudung kenapa? Kau bini imam. Kau pakai tudung pasal apa? Kau bini lebah. Nak cerita ni, hati ni kecil ni. Dia punya sempang beratus dalam. Faham? Hati ni kecil je. Tapi sempang ni dalam tu beratus. Banyak macam nak mati kan betul-betul. Kalau tidak kan banyak masalah ni. Penat beramal. Wah, dah tinggalkan. Lagi belajar kan lagi penat. Baik tidur. Tidur? Apa suruh tidur? Tidur dalam kelas tak ada masalah. Dia tak jatuh hukum. Pasal yang mendengar telinga. Lain kalau kau tidur, kau bawa kapal, kau sumbat. Itu melawan. Yang itu nama apa? Melawan. Habis. Maka engkau bebas merdeka daripada segala yang tidak engkau perlu. Dan engkau akan menjadi hamba kepada apa yang engkau harapkan. Apa yang harapkan engkau akan jadi merdeka. Harapkan suatu benda yang kau tak perlukan. Benda yang kau tak harapkan. Benda yang kau tak cenderungkan. Benda yang tak kau kasihkan. Benda yang tak kau cintakan. Maka bila kau tak ada sesuatu dalam hati kau melainkan kepada Allah, maka cenderunglah kau kepada Allah. Tetapi ada sesuatu hajat kau yang lebih besar daripada Allah, membuatkan dalam keadaan kau akan jadi cenderung, akan abdikan diri kepada perkara itu, hingga dalam keadaan kau boleh dalam keadaan meninggalkan arahan Allah dan boleh melanggar daripada perintah Allah. Ini bahaya. Sebab tu tak boleh lapaskan cinta pada manusia. Siapa yang melapaskan cinta kepada sesuatu, kata ulama Sufi, maka dia akan jadi hamba kepada sesuatu. Dia sayang kepada bini, sayang kepada perempuan. Perempuan kata bertunang besok saya nak 5 cincin baru. Dia beli. Kerana nak menjaga hati seorang perempuan. Bila kata hari bertunang besok bang, kalau boleh kata saya nak. Macam contohlah, kalau boleh saya nak macam Puteri Gunung Ledang. 7 dulang hati nyamuk. Lelaki pun carilah nyamuk 7 tu. Kau tak baca sejarah ke? Saya tidak ada nak hati nyamuk 7 tu. 7 dulang. Ada ke hati nyamuk? Nak hati nyamuk 7 dulang. Nak jambatan lagi. Jambatan daripada Tangkak ke Melaka, Jambatan Mas.
Kau ingat hang tuan lagi dah tak ada kerja. Tak tetap dan berbenci. Puteri Gunung Ledang pun nak letakkan syarat banyak. Tapi boleh kerana dalam keadaan nak memiliki akan seseorang yang dia cintai, dia akan berkorban habis-habisan. Dengan sebab itu perkataan cinta dia tak boleh lepas pada perkataan yang lain. Dia akan membibitkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan durhaka dan ditakuti i'tiqad yang boleh salah di segi hukum Islam kerana pengabdian dia kepada sesuatu yang dia cinta membuatkan dia akan jadi hamba abdi kepada perkara itu. Contoh kalau bab itu kalau buka dalam bawah Isul Badiah, kalau kau bawa pergi rumah orang kaya ataupun bawa bini pergi rumah orang kaya, mata kena culuk, jangan duk pusing keliling kanan kiri kanan. Kau dia tengok benda mahal kan 3 hari 3 malam dia sebut, "Hui bang, kapet rumah dia bang ya. Hui bang, kapet rumah dia bang ya. Hui bang, kapet rumah dia." Dia nak suruh dia tak berani. Dia main sini-sini macam tu. Dia pergi dekat dapur dia makan, kapet kita ni mimpi saya banget, tapi kapet orang kan dia banget. Cara dia gending. Cara dia gending lah, mengending. Kalau dia sebab ada betul, akhirnya lelaki ni kesian, berusaha habis-habisan untuk mencarikan perkara tersebut, nak dapatkan kebahagiaan bagi isteri. Sebab dalam keadaan bentuk macam tu yang dia jadi takut balik jadi takut. Zuyina linnasi hubbus syahwan. Hal keadaan diletakkan perhiasan, hal keadaan perhiasan. Zuyina perhiasan bagi perempuan itu tadi, bagi manusia tadi, hubbus syahwat. Hal keadaan menimbulkan kesukaan bagi syahwat dia, minan nisa, yakni perempuan. 8 perkara yang disebut dalam Al-Quran ini, kalau manusia cenderung, dia akan jadi hamba kepada benda itu. Kadang-kadang contohlah, kalau tak dia kata dalam keadaan dia duduk dengan keadaan laki bini. Bila duduk dengan keadaan laki bini, laki dia kata, bini dia kata, "Bang, besok bapak besok dia katakan, besok adik-beradik ni kerja kahwin. Dia jarang nak balik nak tidur kampung." Abang dia kata, "Tak baliklah. Rumah bapak kau tu ada 2 bilik. Engkau adik-beradik ada 8 orang. Sekarang ipar 2 duduk tidur tengah-tengah sekarang begini. Maka hukum tak berapa nak lulus." Sirim lagi tak lulus. Apa dia? Hukum tak berapa nak lulus lah. Duduk ahli keluarga adik-beradik 8, bapak meninggal. Kemudian hal keadaan tidur ipar 2 dengan tempat sepah-sepah dekat dapur dalam bentuk demikian. Dia. Dan kepelak sebelah mayat tak ada orang tidur. Apa? Sebelah mayat ada orang tidur? Ada? Tak ada? Pesan dengan bini, kalau aku mati malam ni, sementara nak tanam besok, pertemuan kalau aku tidur. Tidur seban. Mantap. Okey? Boleh? Tulis, pesan dengan bini, tulis. Pesan dengan bini kau, agak-agak dia berani tak teman kau pergi tidur. Mak kau besok aku nak kena tanam. Maksud, kalau aku mati malam ni, kita tidur sebatan. Apa dia? Tidur sebat. Kalau kau jumpa kat Majong ni, bertuah lah kau. Bertuah. Nak buat mati tengah bergaduh. Pukul 2 pagi. Imam tanya, bila nak tanam ni? Kalau boleh sekarang, boleh? Kalau boleh, sekarang tengah bergaduh, bila imam tanya, kau apa nak tanam? Kalau boleh imam sekarang saya nak tanam. Kalau boleh tak payah mandi, tak payah imam. Tanam je lah. Tak apa dia? Itu nisbah, perempuan, faham? Lepas tu tak boleh letakkan macam tu. Bila hal keadaan kau cenderung saja pada dia, jangan buktikan pada sayang. Buat kata penjaga lah. Berkahwinlah kepada orang yang sayang pada kau. Bukan kau berkahwin kepada orang yang kau sayang. Bila kau berkahwin kepada orang yang kau sayang, kau akan jadi hamba kepada orang tu. Tapi bila kau berkahwin kepada orang yang sayang kepada kau, dia akan berkhidmat kepada kau. Itu cara pilih bini. Faham? Allah, dah tersilap Ustaz. Tak apa. Besok lain kali pilih betul-betul. Okey? Lain kali besok, kali kedua jangan tersalah lah. Jangan tersalah lagi. Dua Ustaz jangan tersalah lagi. Dia duduk tersalah bulan depan dia cakap, Ustaz kata kahwin kepada orang yang sayang pada kita. Saya dah cari dah Ustaz satu menjom. Yang sayang kat saya dia seorang. Itu pun umur 82. Umur 82 tahun. Yang tu baik kau tutup file ni. Apa dia? Tutup file. Tak payah buka-buka lagi file. Maka ni sebab jangan turut. Bila tak ada kata duit tak cukup nak pakai kereta. Keinginan yang kuat cenderung ke arah mendapatkan dunia. Lalu dia cari duit positif. Dalam masa 9 tahun dia terikat dengan bank. Dia takkan boleh berhenti kerja. Dia takkan boleh berehat. Dia terpaksa kerahkan seluruh daripada tenaga dia untuk menyelesaikan pengabdian dia terhadap untuk mendapatkan satu kereta. Bila dia tak mampu, dia takkan rumah yang besar. Hutang sampai 250, 300 ribu. Itu rumah Melaka punya.
300,000, 350,000 punya harga rumah. Bila tak ada kata nakkan gaya betul keunggulan, biar dipandang oleh masyarakat, lalu dicenderung kepada rumah itu tadi. Akhirnya diterikat dengan hutang 35 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Dia terbabit dengan hutang bersistemkan dengan riba. Menjadi hamba dia kepada rumah 35 tahun dia tak boleh nak buat kerja apa. Otak dan pemikiran dia tertumpu macam mana nak menghabiskan hutang rumah ni, tuan-tuan. Lepas tu tak boleh cenderung lah. Jangan cenderung apa yang ada, apa yang ada, apa yang ada. Orang naik kereta dia nampak senang. Tetapi hal keadaan orang yang naik basikal dia nampak bahagia. Nampak bahagia tak? Dia tak ada fikir apa-apa, tak ada fikir apa-apa, tak ada fikir dia tak ada fikir apa-apa. Otak dia jalan senang, otak dia senang. Tak ada masalah, tak terbabit dengan riba ataupun dia. Kalau carilah, kalau zaman saya jumpa nisbah ada orang tua yang bodoh. Dia kalau nak kata nak masak, dia akan manjat pokok kelapa, dia akan buat minyak kelapa dengan tangan dia sendiri. Dia tak akan beli di kedai dan dia tak akan ambil daripada hak orang tu. Ini satu orang tua yang pernah saya jumpa. Orang tua yang saya pernah jumpa begitu. Semua barang makan yang boleh diusahakan dengan tangan, diusahakan dengan tangan. Oh, banyak masalah bang. Kalau bab itu lah. Andai kata hak keadaan itu dikatakan al-hurud kemerdekaan. Nak fikir kita ni merdeka tak merdeka. Maka tengoklah, kalau kita buat sesuatu nakkan datangkan matlamat kepada Allah dan Rasul, kalau ada lagi halangan, menandakan belum lagi merdeka. Tak merdeka lagi bang? Belum tak merdeka lagi. Belum. Macam saya kata tadi lah, kita nak buat apa-apa kesuka-suka yang kita nak buat dalam diri kita dan kehidupan kita. Tak boleh. Pasal ada orang akan marah, ada orang akan keadaan begini, ada orang dalam keadaan begini. Kalau nisbah lah, kalau tuan-tuan tengoklah. Apa yang tuan-tuan nak buatkan sesuatu perkara, ada kala ni dia mintakan kebenaran, ada kala ni dia perlukan suat kebenaran, ada kala ni dia perlukan pada keizinan. Menandakan perkara itu tak boleh dibuat dengan sewenang-wenangnya, tertakluk pada sesuatu hukum yang ini belum lagi syarat bebas. Contohlah, ini contoh. Kita tak ada kata-kata. Disilam. Kalau tak ada kata, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan kata cakap, kalau tak ada kata, mak kau. Besok kalau tak ada kata majlis rumah kita, aku nak besok anak kau ni bersanding tutup aurat. Kemudian aku nak adakan marhaban 2 hari 2 malam. Kemudian aku nak adakan majlis berzaki 3 hari 3 malam. Dan kalau boleh aku nak buat begini. Kita bercakap saja program macam tu, orang pun dalam keadaan menentang. Cerita di bab ni bang, zaman ni bukan zaman yang tuan-tuan fikir. Kalau zaman dulu cakap Islam orang kafir lawan, sekarang ni cakap Islam kafir dah tentu melawan. Yang Islam pun tak apa nak sentuh, tak apa nak sentuh. Dia tak dapat nak merdekakan. Kalau contoh, orang dalam mengangkat dia akan semayang. Bila orang yang ada di antara urusan bersih hati dia, bila dia semayang itu dalam keadaan di muraqabah, duduk di bawah tilik ihsan Tuhan, di bawah tilik basar Tuhan. Bila dia merasakan Allahu Akbar, Allah sedang menilik hati dia pada ketika itu, maka dia akan menjaga adab yang cantik dalam urusan pengabdian solat dia kepada Allah Ta'ala. Tetapi oleh kerana dia terlepas, bila dia semayang, dia terlupa yang hal mana dia menuju penyembahan itu dia pergi ke mana, pengabdian itu dia pergi ke mana. Akhirnya dia buat semayang seperti adat biasa pada ketika itu. Dia terlupa zat yang disembah itu sedang menggantikan dia. Lalu bila terlepas ini, manusia pun semayang dengan keadaan gantung. Semayang tau. Yang lain-lain tak ada masalah, maka semayang. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Menandakan semayang yang dibuat adalah semayang yang dia buat. Bukan semayang yang Tuhan tuntut, bukan semayang yang mengalirkan roh hati pergi kepada Allah. Padahal hakikat salat itu aqimus salata li zikri. Orang ni tuan-tuan, kalau dia ada ilmu, kalau dia ada kesedaran, kalau dia ada pantulan nur ainul basirah di dalam keadaan terbuka. Bila tak dia kata, dia kata besar, wa fadhar raka'ataini lillahi ma'muman lillahi ta'ala, dia terus dia tahu kau angkat saja takbir, urusan batin kau dah berjalan dengan Tuhan. Allahu Akbar. Dia merasakan di bawah tilik basar Tuhan dia pada ketika itu. Tapi oleh kerana dia terlepas talian dalam bentuk demikian, dia tetap mengabdikan, melakukan syarat, tapi dalam suasana mengantuk dia dalam keadaan tak melayani akan Tuhan dalam ketika melakukan ibadat. Bila orang tanya apa yang terjadi dalam keadaan demikian, pengabdian manusia dalam meletakkan kejahilan dia, membuatkan dia bersembah Tuhan dengan keadaan buta mata hati dia. Pengabdian manusia dalam keadaan terhadap nafsu, ada kala dia melampaui dalam keadaan batas hingga menggugat hubungan ibadat dia antara dia dengan Allah. Bahaya dia bang.
Sebab tu kadang-kadang saya dengar cerita-cerita, ada orang semayang, tiba-tiba dia terbalik ke belakang. Kepala terhentak dekat belakang, terus meninggal. Ni 2-3 kes semua. Ada kena mati ketika tu dia sakit ke, ataupun dia tertidur terbalik ke belakang kebetulan ke, ini persoalan dia keluar. Soalan dia keluar. Sebab itu nak katakan cenderung. Apa benda yang kau cenderung kata dunia ni? Nak cerita paling takut cenderung orang tua-tua ni. Orang tua-tua ibadat dah cukup rajin. Maksiat, ibadat dia dah buat. Maksiat dalam keadaan dia tak buat lagi dah. Dah orang tua-tua tak ada lagi buat maksiat. Tetapi kenapa di antara orang tua-tua ni tak boleh lagi dalam keadaan terbuka pandangan mata hati? Kenapa masih lagi dalam keadaan masih lagi tak boleh nak lajakkan lebih kuat lagi ibadat dia kepada Tuhan? Kalau kita pergi sembahyang, balik sembahyang. Budak asrama buat. Budak asrama buat. Kita pergi sembahyang. Lepas sembahyang, doa-doa, balik. Pusat seranti pun buat. Boleh? Pusat seranti. Bahkan pusat seranti lagi baik. Saya unit agama. Kalau hari ini dia turun dia daripada tahanan, dia masuk dan lapor diri. Kalau dia lapor diri kat saya, maknanya 2 tahun berturut-turut dia tak boleh tinggal solat berjemaah. Betul? 2 tahun tu dia tak boleh tinggal solat berjemaah. Dia ada saya akan cek, saya akan pastikan pada pengawal keluar dan pergi ke asrama, keluarkan dia orang dan pastikan kedatangan dia ada cukup. Dia orang hal kena bilang dulu cukup tak solat berjemaah begini. 2 tahun solat berjemaah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk kat sini, siapa yang kekal sembahyang subuh berjemaah kekal setahun tanpa berhenti, 1 hari tu. Ada. Kadang-kadang datang sembahyang, imam tak ada. Tak apalah, kita sembahyang sendiri-sendiri je lah. Kadang-kadang sembahyang, imam ada, makmum tak ada, tapi tempat kau tak terjadi, saya tak yakin. Kadang-kadang dah buat akad 2-3 bulan, hari itu pula atau pergi dekat KL. Tiba dekat KL pula, dekat sana tak dapat pula sembahyang berjemaah. Maaf, kerana terlampau letih. Agak-agak mana baik orang kampung kau dengan budak pusat seranti? Sorry. Kau agak-agak alam mana baik? Pusat seranti 2 tahun dia tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Memang undang-undang dia. Kena buat macam tu cara dia. Kita tak sembahyang Jumaat. Kalau betul diikut di antara sistem yang kita didik itu terus sembahyang solat berjemaah. Kalau kisah budak muda ni diikut kuliah seorang wali, dia boleh syokkan pada wali, dia syokkan bini wali. Akhirnya bini wali itu tahu, bekas wali itu tahu bahawa pemuda ni syokkan kat bini. Dia cakap direct kepada ketik-ketik. Dia kata cuba di antara kau nak sampaikan satu hajat tu, apa yang kau lakukan tu. Cuba kau buat sembahyang subuh berjemaah 40 hari berturut-turut tanpa tinggal dan kau dapat dalam takdiratul ula. Budak muda ikut pada arahan wali. Bila tiba cukup hari ke-40, mati terus syahwat dia. Tak ada lagi gilakan kepada isteri orang, tak ada lagi gilakan kepada perempuan. Itu natijah solat. Kalau dia tak mencegah sesuatu, menandakan silap pada peralatan kita. Solat yang terjadi cegah kemungkaran. Tapi kalau tak boleh cegah kemungkaran, alat pada kita tu silap. Betul kan? Kena betul kan? Jangan tak betul kan? Maka jangan dianggap baik. Patah balik pada kita. Jangan cenderungkan akan sesuatu, jadi akan pengabdian kita kepada dia. Nak dapatkan akan sesuatu, nak dapatkan akan sesuatu. Dah tua-tua kadang-kadang. Contoh, dah tua-tua kadang-kadang duit pencen dah cukup. Nak cari duit lebih, terpaksa jadi hamba. Jadi jaga rumah orang. Tokek keluar buka pintu, tokek bertuah-tuah, tokek nak keluar buka pintu, tokek dah keluar kunci pintu. Tokek balik nak masuk buka pintu, tokek dah masuk balik, baru buka, balik tutup, balik pintu. Nak dapatkan duit dalam bentuk itu sampai seorang tua boleh mengabdikan diri bekerja walaupun tengah malam jadi guide ke apa sekalipun demi nak mendapatkan sedikit daripada habuan dunia. Padahal untuk dia makan itu dah cukup. Tapi oleh kerana sifat tamak dia tu tadi, nakkan duit lebih, nakkan ganjaran lebih, dia terpaksa menghina diri dia menjadi hamba kepada seseorang demi nak mendapatkan sedikit daripada duit. Faham tak? Dia kadang-kadang dia jadi macam orang kalau anak perempuan dia kerja pangkat besar, anak perempuan kerja pangkat besar, tapi sayang pula
Tanggungjawab ni yang berat dia boleh pikul, tapi tudung 3 tahun dia tak boleh pikul. Faham kan tu? Tanggungjawab dekat pejabat tu dia boleh pikul, tapi hargaan tudung 3-4 tahun dia tak boleh pikul. Si bapa ni bila didaki belatkan kepada duit, bila dia balik, anak balik, salam kasih bapa dia. Banyak dia kasih 3-4-500. Kemudian bila dia tengok dan lepas balik kuliah saat sekolah, dia fikir, anak aku ni tak pakai tudung. Nak tegur ke tidak? Kot aku tegur bulan depan, potong habis. Kalau tak tegur sekarang, anak cerita pula dengan Tuhan. Dia 2 jawapan ni. Kalau kau tegur perbuatan kau adalah perbuatan anak kau bapa yang baik. Tetapi kalau kau diamkan daripada menegur, terus Rasulullah gelarkan yang itu bukan bapa, yang digelarkan sebagai syaitan yang bisu, kerana anak bawa tanggungan masih lagi bapa tak boleh nak bersuara. Jangan cenderunglah. Kalau bila cenderung ni kan, maruah agama pun kita jual. Demi nak mendapatkan duit. Anak kerja, tak kisah dia, kerja roncik 24 jam ke. Tak kisah dia. Yang pula satu lagi shopping ni pula, minimarket yang buka. Tiap-tiap kampung dia ada minimarket ni. Waduh je, beratus minimarket. Sekali saya gaya hari tu tengok satu agak aja tuan-tuan. Padahal saya tengok dalam tu 99.9 macam kuman dalam detol. 99.9 pekerja dia adalah orang Melayu Islam. Apa? Nak cerita dia, senang dia rosak agama dia. Panggil anak orang Islam kerja kedai macam tu, sumber pendapatan tak berapa nak cantik, suap pada mak bapak pun doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal sumber anak daripada pendapatan yang ada, jualan benda yang haram, masuk dalam perut mak bapak, berbuih mulut dia berdoa pun dia takkan makbul, tuan-tuan. Kenapa bapak tak tegur? Kerana cenderung dan tamak dia supaya anak dia dapat kerja. Kenapa? Supaya anak dia cenderung pada ketika itu janji dapat duit. Dan janji kita tak minum arak tak apa. Tolong jual arak tak kisah. Tolong susun arak tak apa. Tolong jual beli arak tak apa. Tapi janji jangan kita minum. Duit kita tetap halal. Dah jadi majlis fatwa pula kau. Dah jadi apa? Majlis fatwa pula. Boleh makan duit tu pasal kita tak minum arak. Kita hanya duduk jaga kedai itu gini. Maka hukum dia hukum boleh kita makan. Ini bukan majlis fatwa kebangsaan. Yang ini majlis fatwa kebangsaan. Boleh? Bila dihukum kan? Tuan-tuan tak ada kerja, hari ni ronda. Tengok kedai runcit 24 jam yang ada arak dalam dashboard. Sekarang digelapkan ni cermin. Cuba tengok pagi petang dia ada 3 shift kerja pada ketika tu. Cuba tuan-tuan tengok 3 waktu tu, ada tak tuan-tuan jumpa yang lain daripada bukan Islam yang bekerja pada kedai? Agak-agak. Yang cashier tu anak ustaz sekolah. Yang tukang susun arak tu anak ustaz Jai. Yang tolong hal keadaan apa? Arak tu bila anak beli tolong carikan. Anak lebay amat. Oh, yang ini. Oh, istilah begitu. Nak rosakkan umat Islam bukan semata-mata bukan dirosakkan pada zahir ni, tapi boleh diserang dia melalui serang pada kedudukan yang lebih gelap lagi, yakni dengan mengacau gilaukan makanan-makanan orang Islam, hal keadaan yang menyalurkan orang Islam dengan pendapatan yang luar, yang tidak halal. Senang rosak. Bila pendapatan dan makanan dan sumber yang tak halal berlaku, rosak pada ibadat, makna umat Islam dah tak ada kualiti, dah tak ada kekuatan lagi dah. Nampak? Masuk dah tuan-tuan. Zikir bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rupa makan mi kapi. Mi apa? Mi buatan orang kapi dimakan. Bang lupa lah bang tuan-tuan Islam. Dah biasa. Dah biasa. Betul dah biasa. Dia cakap orang England lagi 9. Dan dah biasa beli mi kapi ni. Hari tu dah cuba beli mi orang Islam. Tak sotak. Apa dia? Ini alasan. Tuan-tuan perasan tak ada pasar raya yang menawarkan ayam yang terlalu murah. Dan orang tak pernah tanya dan tak ada tanda yang terang-terang yang menunjukkan tanda demikian. Jenis orang nakkan matlamat harga yang murah menjimatkan wang,
Dia tak peduli hal keadaan. Dengan siapa dia berjual beli ayam tu, dengan siapa dia berjual hal keadaan beli. Hingga satu tahapnya manusia, keyakinan dia kepada Al-Quran tak berapa nak kuat. Dia lebih yakin orang kafir menyiapkan makanan untuk dia kerana keyakinan halal yang ada pada dia. Teruk kan? Duduk kat Somalia ni. Kat mana? Kat Somalia ni. Teruk. Memang tu. Kadang-kadang tu yang punca. Kenapa tak dapat kebalasan beramal? Salah satunya punca faktor dia adalah makanan. Wang. Cili sos. Orang Islam punya dah banyak. Makan lagi kafir ni. Minum teh. Bila kita minum teh kedai, orang marah. Buat nama lebay minum teh kedai. Dah betul lah teh kedai tu. Dia bantu depan mata kau. Yang kau minum air kotak buatan orang kafir tu, dia bantu ke depan kau? Ha? Weh. Air kotak. Tadi masukkan gula, cara nak hancurkan dia, masuk terjun, kuat bebas, lain kumpul-kumpul. Keluar kedua, dah hancur, masuk kotak, aku tengok dalam kotak cantik, berot, kata dia. Macam mana cerita manusia menilai perkataan bersih dengan suci? Jenis cenderung ni payah memang perkataan. Maka dia tak dikatakan merdeka, tak dikatakan merdeka. Dalam keadaan nampak kita dalam keadaan merdeka, dalam keadaan ekonomi kita jadi hamba. Nampak dalam keadaan kita merdeka, dalam urusan dalam menegakkan hukum kita masih lagi terikat dengan sesuatu. Nampak dalam keadaan kita nak mendagik di antara negara ni, satu tempat tu nak mengaku ini adalah milik kita, tetapi masih lagi dalam keadaan tidak bebas dalam melaksanakan seluruh perintah dan arahan daripada Allah dan Rasul. Walaupun dalam keadaan manusia masih lagi majoriti, tapi dia masih lagi di bawah satu tekanan, belum lagi merdekakan diri dia dalam mentaati segala urusan Allah dan Rasul. Kita nak jadi taat pada hukum kita pun orang tak bisa kan? Tu contohlah macam tadi. Ambil anak angkat antara orang kafir, duduk dekat rumah, tiba-tiba dalam keadaan kita nak makan ayam, kita kata orang nak sembelih. Tak payah ada sembelih, biar dia mati macam tu. Kita nak makan tak ada sembelih. Kalau ayah sembelih, anak angkat kafir kata, kalau ayah sembelih, kadang saya nak keluar daripada rumah. Lalu nak jaga hati anak angkat yang kafir ni, walaupun dibiarkan ayam tu mati, tak payah sembelih, nanti takut kecil hati anak angkat kafir ni. Faham? Jangan buat-buat mengantuk kena kat kau. Dan kena kat kau buat-buat mengantuk, jagalah lain. Bahkan dia terjadi. Contohlah, saya dulu duduk kat Argentina 4 hari. 4 tahun. Sampaikan satu kiranya terjadi. Kalau anak tuan-tuan kerja dekat mana-mana satu pejabat, dan dalam satu pejabat tu dikendaki bersalam sama ada lelaki dan perempuan, yang nak berikan di antara bentuk yang lebih internasional lagi. Kalau seandainya letakkan syarat, kalau kau tak boleh nak salam dengan tetamu-tetamu yang berada datang daripada luar, maka sila letak jawatan. Maksudnya kau takkan boleh, mesti kena ikut perkataan dia. Walaupun kau kerja pada tu gaji kau besar, tapi dia letakkan syarat kau nak bekerja, engkau kena salam dengan siapa-siapa saja yang datang ke tempat ni. Lalu pada ketika itu, nakkan gaji, nakkan kerja, nakkan duit, jadi hamba pada duit, walaupun terpaksa pijak pada hukum Tuhan demi nak menjaga kerja dan nak mendapatkan kerja. Mereka ke? Tak ada mereka, bang. Kalau dia semayang satu hari 5 minit, sehari makan dia semayang adalah 25 minit. Pagi masuk air 10 masuk bilik air 10 minit. Kalau pukul 10 kan kencing 5 minit. Tengah hari kan mandi masuk bilik air 10 minit. Petang kan lagi 10 minit. Duduk bilik air, buang air kecil, buang air besar dan mandi 40 minit. Kemudian ibadat kepada Tuhan 30 minit. Dia ni lebih cenderung hamba kepada Tuhan ke hamba kepada bilik air? Pasal dia banyak cenderung ke situ daripada hubungan dengan Tuhan. Kalau dia tengok TV cerita Hindustan 2 jam setengah, khusyuk dan tawaduk, landat dihurung kepala dia, penuh kepala pun dia tak heran. Pasal dia tengah panak tengok cerita Hindustan 2 jam setengah. Tapi bila tak, dia kata bila cerita Hindustan tu je, dia pegang remote, tak kasih anak dia kacau. Dia yang nak pegang remote pada ketika itu. Abdikan diri dalam peringkat umur nanti 40, 50 tahun, 60 tahun. Satu hari 4 jam. Tetapi boleh abdikan diri pada menonton dalam keadaan 2-3 jam. Dia ni hamba Allah ke hamba dunia ke hamba nafsu
ke, hamba TV ke, hamba Syaruhan ke, hamba Indusan ke. Pasal dalam tempoh 24 jam untuk Tuhan sekadar 30 minit, 40 minit, 1 jam atau 2 jam. Lain semua cenderung kepada nafsu. Contoh. Nafsu paling benci apa? Paling benci nafsu. Bukan cerita yang wajib lah. Yang wajib tu benci tak benci kena buat. Nafsu ni paling benci apa? Duk kuliah. Paling benci. Nafsu ni paling benci apa? Paling benci nafsu ni. Sembahyang sunat. Nafsu ni paling benci apa? Buat wirid lepas sembahyang. Nafsu ni paling benci apa? Nak berdoa. Malas nak berdoa lepas sembahyang. Nafsu ni paling benci apa? Baca Quran. Maka orang rajin ramai sembahyang, tapi tak ramai orang baca Quran. Quran kena baca lah. Apa lagi nafsu benci pada kata kita? Nafsu ni benci kalau tengah-tengah duduk, tiba-tiba orang datang minta doa. Kau buat tak perasan nak cakap aku ni. Bila dia pergi masjid nak masuk RM10, tak ada kisah. Tapi bila tengah jalan orang minta RM5, dia marah. Nandakan ni dia punya dalaman dia rosak lagi. Engkau nak masuk masjid, bukan cerita kau nak derma masjid. Engkau nak keluarkan harta kau RM10. Tiba-tiba Allah hantar wakil kat tengah-tengah jalan, minta RM5. Apa lagi yang kau nak pertikaikan? Serahkan aja lah. Pasal niat tu dah memang duit tu kau nak keluarkan. Tak, tapi dia marah. Tapi dia banyak soal. Bahkan orang tu lebih susah. Tak boleh, aku niat nak masuk dalam masjid. Tak boleh. Tak boleh nak berhutang. Tak boleh. Berhutang pun tak bagi. Dia tak kasih orang berhutang. Tetap dia nak masuk dalam masjid dalam tabung RM10. Itu contoh. Itu saja nafsu. Kalau dia beramal pun, dia pun nafsu. Beramal pun ikut. Syekh Abu Dhani rahimahullah ta'ala yang menggunakan di antara wuduk pada waktu Isya' itu sampai ke subuh, dia beramal selama 40 tahun. Bila tempoh 40 tahun selesai menggunakan wuduk Isya' sampai ke subuh selama 40 tahun, cukup 40 tahun, tiba-tiba suara kata, sesungguhnya hal keadaan telah sempurna dalam 40 tahun, wahai Junid, hal keadaan perjalanan kau menuju kepada Allah. Sesungguhnya bukan meletakkan hal tuju kau kepada Allah, tetapi kau melakukan ibadat kerana menjaga istiqamah kamu, bukan kerana menuju kepada Allah. Faham tak ayat bang? Macam ni lah bang. Dia biasa macam tu. Orang mengantuk kena ulang 2 kali. Kena ulang 2 kali. Dia sebenarnya badan nanti mengantuk ni. Kita Imam Ghazali pasal kau tidur dengan perempuan yang tua. Dia badan jadi nanti. Imam Ghazali cakap, buat hubungan dengan perempuan yang tua ni, badan cepat tua, dia jadi ler. Muka kau dia tak puas hati kan? Aku cakap Imam Ghazali kata ke apa? Bukan aku cakap. Dah letih. Tengah-tengah tidur pusing pula. Tengok dia. Lagi letih lah. Dan dua lah. Dia. Lagi letih. Sebab tu. Jadi apa ni? Baik, saya bagi contoh. Tuan-tuan sembahyang tahajud. Malam tadi balik daripada KL, tidur lebih kurang dalam pukul 1 lebih. Pukul 4 tu tiba-tiba bangun tahajud. Melihat kiri, melihat kanan, lepak lepuk, tengah. Mengantuk betul, letih betul. Dia nak terlelap ke tengah perjalanan. Tiba-tiba tukar. Agak-agak. Tak boleh bang, kena buat tu. Kadang-kadang tiap-tiap pagi Jumaat dia masuk masjid tabung kasih RM2. Hari tu tiba-tiba dah separuh jalan, Allah, duit pula tak bawa. Dia pun patah balik je dah. Tak boleh, aku tiap-tiap Jumaat sedekah dah 10 tahun dah, RM2. Kau tertinggalkan sayang, amalan ni dah lama aku buat. Dia patah balik nak cari duit RM2, dah masukkan dalam tabung. Dah tak buat lagi kerana berhadap kepada Allah, tapi dia buat kerana mempertahankan amal dia. Maka termasuk daripada ibadat yang tak buat. Memang kita tidak akan diperbudakkan oleh satu, maka hal kadang tidak berharga. Nak buat itu je pun. Nak burung, orang gila burung, punya minat gila burung. Boleh dia bawa sangka burung tu masuk dalam hutan pemikat tu, boleh dia pasang ni pikat, dia pasang ni je kan. Kemudian dia dah pasang, dia duduk menyangkung dalam semak tu. Lepas dah tua dia dah tua tu. Orang tua dah umur 50 tahun, 60 tahun. Dia dah pasang pemikat tu, dia duduk dalam semak. Terpukul tu tak bunyi, dia goyang.
aku ikut. Dah tua-tua tu agak-agak duk menyangkul dalam semak, agak pun kukuh cantik tu buka. Cantik ku watak. Tak apa-apa nak cantik. Ingat. Selagi burung tu tak pergi, dia agak. Biar tarik perhatian pada burung yang lain. Orang mancing, punya minat daripada mancing. Cenderung jadi mancing. Jadi hamba pada mancing. Kalau saya balik daripada mengajar ni pukul malam-malam, pukul 12, pukul 1, saya balik mengajar. Balik-balik selalu dekat tasik macam tu tuan-tuan. Oi, pukul 2 pagi, 3 pagi ada lagi. Yang berkemah lagi mancing. Faham? Melaka air dah macam tu tau. Hujan-hujan, tepi air dah macam tu. Saya 20 tahun lebih lalu kawasan tempat air tadahan. Dia punya pelik tu dia boleh hujan dekat tepi sini, kat tasik tu dia tak hujan, ujung tu pula dia hujan. Tahap Malang nasib semua pelik. Malang nasib tasik tu air tak nak masuk kat dia. Faham? Air je pun Tuhan sekat. Urusan air Tuhan bagi pada dua. Pertama Allah perintah langit turunkan. Yang kedua Allah tahan bumi jangan serap. Itu kisah Nabi Nuh AS. Bila Allah Ta'ala perintahkan air hujan turun, bumi serap, maka dia umum. Kalau tak dia kata Allah perintahkan hujan turun, kemudian dia tak kasih bumi serap, maka kau jawab. Pasal semua cerita dalam ni air. Arash pun duduk di atas sana air. Bawah langit yang pertama ni ada satu lautan nan makhluk yang terbendung. Atas kepala kita ni air. Kalau buka dalam Kifayatul Muhtaj, kalau terjatuh 1 titik, 2 titik air yang dekat lautan makhluk jatuh dekat atas muka bumi ni, nescaya kamu akan lihat kedudukan dunia ni karam lebih teruk daripada zaman Nabi Allah Nuh AS. Nabi Nuh karam zaman dia bukan mengaku kat tempat dia tau. Dunia tuan-tuan. Sebab tu Nabi Nuh punya cerita tu diputihkan. Kalau tengok di banjaran Hiroshima yang tertinggi, bila orang mendaki-mendaki tengok ada siput laut, kulit siput laut. Maka dia tak cerita Nabi tau. Dia nak menceritakan dunia satu ketikanya pernah tenggelam oleh air laut. Buktinya kebanyakan siput-siput laut ini menandakan air laut pernah sampai ke sini, ke tahap sini. Tak payah apa? Oh, Nabi dulu buat, sekarang tahu. Bukan kata orang Islam, orang kafir sendiri pun yang menjumpakan fakta ni. Faham? Kau pergi tengok besar negeri China. Apa ukiran pada tulisan satu China? Ketika kami membina akan tembok ini, kami dapati bulan terbelah dua. Terbelah dua. Nak cakap orang Melayu bulan terbelah dua, tak percaya dia. Ya ke tidak? Yang dia tahu datang bulan nama dia. Yang dia tahu cukup bulan ambil gaji, datang bulan lagi yang bertiga. Istilah. Bila kata bulan terbelah, syaqal qamar, terbelah di bulan. Orang Melayu dengar sebentar macam cerita biasa je pun, tak suka. Tapi bila orang jumpa di antara catatan itu di tembok besar negara China, akhirnya orang putihkan dia begini. Ashabul Kahfi. Sebelum daripada orang Islam sabitkan, fakta sejarah dari mana dulu? Dia jumpa dulu. Kalau kisah, dia nak tengok, bila dia kaji daripada laut merah, bila dia kaji laut. Kenapa dalam laut tu, dia ada lekuk. Lekuk dia tu dalam. Dalam lekuk yang dalam tu pula, dia kata, tiba-tiba dia ada berlorong. Lorong tu, buka lorong tu lebih kurang 8 km. Buka lorong dalam laut. Buka. Lorong tu, lorong panjang, melintasi laut, dah ke laut. Lalu dia mengatakan bahawa dia ambil air laut dalam sekatan berapa, dia cuba tiupkan tangannya. Dia dah buat sepantas-pantas sangat, dia dah buat tak mampu nak menolak dalam kadar besar ini. Dia menyatakan bahawa pembelahan di antara satu lurah yang berada tengah-tengah laut, ketika dalam keadaan air laut di dalam keadaan terbelah, tak ada kuasa yang manusia boleh buat angin seperti itu memisahkan antara laut. Bahkan ini adalah satu kuasa yang gaib. Ini fakta ahli sains. Akhirnya Islam dibenarkan melalui hujah orang ini. Kuat tak kuat tu apa? Tergobak air angin tu, gobakkan laut tu boleh terbuka hampir 8 km tu. Kisah Nabi Daud, kisah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi. Murung herang Raja Wali. Bagaimana murung Raja Wali? Dalam burung-burung dia ada wali. Raja Wali. Cendrawasih, kenal? Nampak kecil. Orang setakat hari ni tanya pada saya 380,000 ekor cendrawasih.
Kau kenal Tuna Masih? Dia lebih kurang besar macam lembu lah. Kau tak ada kerja, pergilah perpustakaan, bacalah gambar-gambar binatang tu baik. Nama-nama burung, nama-nama burung. Kalau tanya orang Melayu ni pun dia tak tahu. Burung mengebuk ni boleh semelih tak buat laut. Burung balap ni boleh tak semelih dia buat laut. Kalau saya buka dalam kitab perukunan lama, makanan halal dan haram, kitab lama, dia ada, ini burung merpati boleh makan, burung mengebuk ni, burung ini begini, burung tiong begini, burung ini. Setakat hari ni kau tangkap burung, kau tanya bang, burung ni boleh makan? Kau tak silap dulu ada orang makan. Dia punya fatwa lah. Dia tak cakap Quran, dia tak cakap hadis. Burung ni boleh makan tak? Kalau tak silap dulu, arwah apa aku dulu dia cakap dia sebab dia ada apa semua. Ada sebenarnya dia ada makan, dia ada makan, dia ada makan, dia ada makan. Burung tak society. Enggang yang tak pernah makan bangkai, duduk terbang di atas saja. Enggang. Makan buah-buahan dia pun. Syarat tak izinkan makan, tak boleh. Awak salah. Kenapa enggak? Saya lah tempat saya di Gua Enggang ni hari-hari pergi balik. Memang tak pernah tengok dia di bawah. Duduk di puncak bukit Gua Enggang. Makan ni buah-buahan ni. Tapi kalau tengok dalam kitab tak boleh makan. Kita tak boleh. Makanan kat Malaysia ni pun tak selesai. Bila orang kata Melayu makan itik, itik sudu longkang. Maknanya Melayu makan longkang. Asli makan buah, tupai makan buah, asli makan tu tupai. Mana asli makan buah. Mantik. Mana bahasa ilmu mantik tak? Ilmu mantik lah. Ilmu mantik ni potong begitu. Kita makan itik, itik sudu longkang. Mana kita makan longkang. Kau kena kat kau tak berapa nak mengangguk lah apa dia. Tupai makan buah, asli makan tupai. Makna asli makan buah. Betul? Betul? Kalau kau kata kau ni, tak kena hukum kat kau buat tak tahu. Mana berkasih makan tupai dengan makan itik? Tupai. Majlis Fatwa Teluk Kawan. Teluk Kawan. Pagi ni cakap tupai lagi bersih daripada ini. Cuba buka kitab fiqah almarhum Tuan Guru Haji Abdullah. Ini Abdullah Aziz. Cuba buka permainan mazhab. Cuba tengok. Orang buat macam tu. Kemudian tupai ni pun ada dua. Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Tupai. Dia macam ayam hutan. Ayam hutan tu pun terbagi dulu. Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Yang mati tak boleh makan, yang hidup boleh makan. Tak ada masa aku nak fatwa ayam hutan lagi. Habis. Buang orang Raja Wali yang terbang tinggi di angkasa lepas. Sukar bagi hadan. Kalau aku kata Raja Wali Cendrawasih terbang di udara, memang tempat dia di situ. Keadaan sukar bagi orang untuk menangkapnya, tapi oleh melihat sepotong daging yang tergantung kepada perangkap dekat bawah, lalu dia pun turun dan sifat tamaknya dari angkasa, maka terjebaklah dengan perangkap hingga menjadi permainan anak-anak kecil. Dia antara burung yang cantik, tempat dia mulia di atas, tapi oleh kerana tamak nakkan daging yang berada di bawah dalam perangkap, dia pun turun lalu ditangkap dia pada ketika itu. Akhirnya dia jadi hina, jadi barang permainan budak-budak. Itu lagi apa? Saya akan cucu melampau-lampau. Akhirnya datuk jadi budak, budak jadi datuk. Betul? Kalau kau main bunga api dengan cucu kau, siapa yang cucu? Kau buat tak perasan. Kau buat tak perasan. Aku dah kata dah, kau kalau kena kat kau buat tak perasan. Inilah aku salah. Kita main bunga api dengan cucu. Siapa yang cucu? Kita. Cucu takut pegang bunga api. Siapa pegang? Kita. Hakikatnya sebenarnya siapa yang main mengapi? Hakikat dia sebenar, siapa yang main mengapi? Kita ke cucu yang main mengapi? Kita ke cucu yang main mengapi? Akhirnya kita yang jadi cenderung. Oh, tak jadi lah. Dia tak perasan. Dia jadi hamba pada isteri. Saya ulang balik. Pergi shopping, kita bawa kereta. Tiba shopping, siapa tolak troli? Kita.
Dia pilih barang. Tiba tolak. Troli pula kereta tayar di depan tu pula biol apa dia? Habis orang dia langgar tu. Bila dah buka tolak, tiba kat cashier siapa yang? Engkau ya. Dan tolak kereta punya barang pergi masuk dalam bonet. Siapa buat? Kau tak mengaku di depan payah. Jenis lempar batu sembunyi tangan. Engkau masuk. Tiba-tiba dalam keadaan nak penuh bonet balik. Tiba rumah 9 malam nak buka pagar. Engkau akan buka, dia buka. Engkau buka. Dan buka, dia pula buat teberang. Alah bang, tak tahan nak bila air. Siapa tu orang barang? Engkau ke tuan, dia ke puan. Yang kau mengaku. Kau tak perasan tak kau kena bodoh daripada mula masuk kereta tadi sampai keluar kereta. Istilah je lah diperbodohkan. Tapi tak sebenarnya. Itulah keluarga singa, keluarga bahagi. Allah, kesianan tuan-tuan. Itu pun dia rasa bahagia. Teruk dia kena dera. Dia tolak troli. Dah penuh tiba cashier. Dia kena bayar. Dia kena tolak kat kereta. Dia kena masukkan kat bonet. Tiba ke rumah, dia kena turun. Dah hujan turun, dia kena buka pagar. Kemudian dia masukkan kereta. Dia keluar balik, tutup pagar. Kemudian bini tadi berlakon. Alah bang, tak tahan. Bila air. Siapa turun barang? Macam kau kata kau merdeka, kau kata kau tuan. Oi. Dia kalau betul dihimankan kau, pergi, dia bawa kereta. Tiba macam tu tak apalah, kita tolong tolak troli. Ataupun dia tolak troli, kita tolong bayar. Tak ada masalah. Jadi, banyak kerja sama lepas. Ini kita solat. Tak boleh lah kata muafakat suami isteri. Jadi yang muafakat mengambilkan barang sama-sama. Faham? Kalau beli mi, makan dua-dua. Siap. Contoh, jangan sekarang kau shopping kan, kau buat mengajuk, tak tolak troli. Tak berani dia bertolak kan, jumpa kat astak sekolah, dia kata kita hamil kat dia. Aku bagi contoh, maksudnya benda tu memang kita yang kena tolak. Memang kita nak kena tolak. Cuma kau jangan mengaku kau merdeka. Sebenarnya masih lagi terikat itu je pun. Dah beratur kat shopping. Tak boleh. Dulu apa boleh tolak. Tapi kuliah subuh tadi boleh tahu aku tak boleh tolak. Kuliah subuh bagi tahu aku tak boleh tolak lagi. Sekarang tukau. Kau pula tolak. Tak boleh. Sihat tuan. Jangan tuan. Contoh tu kena faham tuan. Kena faham dulu. Maka terjebak hak dalam negara, hak ada di permainan di anak-anak kecil yang dibawa. Itu juga benda-benda yang lain. Beruk, monyet, kau binatang datang. Ungka ni berapa jenis tuan-tuan? Yang comel-comel, yang bercelak, yang warna putih. Cara ungka ni berjalan ni 2-3 jenis ungka. Tempat saya tempat. Saya ni sepupu Tarzan tahu. Kawasan aku ni memang kawasan hutan. Memang tempat banyak binatang-binatang dia ni. Memang tempat bebas. Cukup dan banyaklah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak ada duit, nak buat kebun sayur, tak? Tanam kelapa 1-2 tepi pagar. Malangkan traktor datang, tolong bayar. Kau kenal traktor tu? Bukan back pusher dia boleh ghostan. Yang ni dia tak boleh ghost. Ada yang mengantuk, dia tak faham macam itu, dia sana lagi. Ini bukan band ni, jenis JCB, dia sondol dia. Dia bukan back pusher, boleh gosah-gosah, tak ada. Dia sondol dia. Kau faham berapa makhluk tu? Makhluk tu. Babi nama tu dia. Kau letakkan kelapa, tetap malamkan dia datang. Dia bajak percuma tanpa apa-apa bayaran. Faham? Ada tempat aku lah. Dia sebab itu. Apa benda? Tanah orang pusaka adat, luas-luas. Tapi tak boleh nak kah? Tak boleh nak tanam apa. Kalau tanam macam ni pagi, tak sampai dalam berbuah 2-3 hari. Bukan kata manusia, beruk sendiri mencuri ada. Tapi sebab tu kadang-kadang aku soal orang, kita makan lada pedas, beruk makan lada pedas. Setakat hari ni aku duduk kat tepi sungai tu, tak ada aku nampak beruk. Tak ada.
Ayam kalau makan masak lemak cili api, pedas tak? Kau banyak kau tak kaji baik. Dia nak kena kaji ke? Kita rasa yang bentuk sama panas sejuk. Yang lain tak sama. Kucing ni kau kasihkan cokodok, campur dalam taruh lada api 5-6 biji, taruh dalam tu, dia makan. Tak ada kisah. Tak ada wah-wah pedas kan, tak ada. Dia tak ada. Tapi kalau panas sejuk, kalau cokodok tu rasa panas, dia tak akan makan dulu. Dia tunggu pada waktu sejuk. Faham? Itu binatang tempat. Malam ni, hari pagi ni belajar bab safari. Bab apa? Bab safari. Beruk. Ada tuan-tuan datang beruk apa? Haji ekor macam-macam. Tempat saya, kalau nak datang, saya datang 150 ekor, 80 ekor, 90 ekor. Kalau tuan-tuan tengok tengah-tengah jalan, tengah-tengah hutan, pergi hutan-hutan tu beruk-beruk yang biasa yang kena langgar biasa ni kera dengan monyet je yang kena langgar. Beruk jarang pasal di belakang ada lampu merah. Beruk jarang. Di belakang dia ada lampu merah. Sekali datang 150, 80 ekor, 80 ekor. Nak cakap pun serba salah. Saya duduk minum teh dekat kawasan tempat asal kelahiran saya di Air Molek. Belakalah. Duduk. Kebetulan pihiritan punya orang ada tengah minum teh. Orang kampung saya bertanya, Tok, tempat saya banyak beruk ni, Tok. Tolong tangkap. Boleh. Tak. Saya duduk Johor. Itu tempat rumah saya asal di Air Molek. Lepas tengah minum, saya tanya, Tok, beruk kat Melaka ditangkap banyak-banyak, engkau kat mana? Oh, di tuan-tuan Johor. Aku di situ dah. Dalam hati kata apa, dia tak jahanam tanaman aku. Buku semua buruk kau hantarkan ke Johor. Semua buruk kau hantar kat Johor. Memang tak rasa bersalah dia mengaku daripada tuan-tuan. Beruk beratus-ratus. Rupanya beruk Melaka ditangkap, dihantarkan ke tempat ya. Minta Allah pelihara sifat aku tak jadi macam sifat beruk. Faham? Minta lah. Pasal sifat beruk ni dia suka simpan makan. Faham? Beruk ni punya perangai suka simpan makan. Tak makan petang ni tak ada. Ni menu beruk lah. Ni lauk ni untuk besok. Perangai ni siapa pakai? Astagfirullahaladzim. Kata berkata kau ni kalau tekan-tekan kau tak layan. Saya dah kata dah, saya layankan beruk monyet tempat saya ni, ke tempat saya. Saya beli koti yang 80 sen, yang koti Pelantar jagung. Saya bagi dia 5-6, dia makan jam itu juga tuan-tuan. Tapi dia tak bawa balik, tak ada. Dia akan simpan sebelah sini. Tuan-tuan tengok dia akan simpan sebelah sini. Bila dia lapar ke, dia akan keluarkan. Saya faham betul dia simpan itu pasal dia tak ada ekspor. Ada satu jenis makhluk yang hampir dekat dia, cuma buang bulu je. Tapi lagi teruk daripada dia. Maknanya dia kalau simpan makan untuk 5-6 hari. Beruk pun simpan makanan untuk 1-2 hari. Cuma dia suruh tengok kepada binatang nak takmil dari sebuah, dia tak pernah membawa makanan. Ini biasa manusia dengan binatang. Faham ayat tu? Orang beruk binatang dia tak pernah bawa balik makanan tau. Itu perangai binatang Allah sebut dalam Al-Quran. Maksudnya nak jadi lebih baik daripada dia, kalau boleh jangan bawa, jangan simpan makanan banyak-banyak. Tak payah simpan. Tak apa nak elok dalam perjalanan kau. Bila Syekh Normal jadi khalifah, abang tanya, pada dia tanya Abu Huzaifah, aku jadi khalifah ni apa kau tengok kerosakan aku? Ada tak silap aku buat? Kata Abu Huzaifah, tak ada silap yang kau buat ya Amirul Mukminin. Cuma ada satu ayat yang menjatuhkan Syiqah kau sebagai pemimpin. Lalu Umar bertanya, apa ganti ya Abu Huzaifah? Lalu jawab Abu Huzaifah, dia kata, aku tengok satu ketika kau makan, kau menghimpunkan 2 lauk dalam satu kali makan. Bagi satu khalifah. Faham? Lagi saya normal, dia jadi khalifah. Bila dia tanya apa dari antara kesilapan aku jadi khalifah, kata Abu Huzaifah,
Dia kata aku tak nampak di antara satu kelemahan kau, satu kesilapan kau, tapi aku nampak satu di antara keaiban, yakni menjatuhkan syiqah bagi syiqah kepimpinan Khalifah Rasulullah. Apa dia? Bila kau makan, kau menghimpunkan dua lauk sekalimat, saya tak kata haram, faham? Yang kita buka ni kitab tasawuf, bukan kitab kitab fiqh. Kalau kitab fiqh memang dulu tasawuf cuma menjatuhkan syiqah ke kepribadian. Kalau saya pergi kenduri rumah kahwin, orang kahwin rumah tuan-tuan, tak salah anak tuan-tuan ke kahwin, tuan-tuan ke kahwin. Kalau tak, dia kata saya makan nasi tu, jalan di depan tuan-tuan, ini daging kurma tepi pinggan, yang ini daging kicap, yang ini sayur, yang ini telur asin, yang ini acar timun, keliling tu penuh lau. Adakah jatuh haram? Dia tak jatuh haram, tetapi syiqah dia jatuh. Syiqah pimpinan saya, syiqah kepribadian Ustaz saya jatuh. Astagfirullah, sambil lau, ya Allah, penuh lau tu. Sampai nak ambil nasi pun tak nampak, kena tarik dua jari. Dia tak jatuh haram, tapi menjatuhkan syiqah kepribadian. Okey, boleh simpan makan lauk banyak-banyak, tak ada masalah. Cuma kita belajar kitab tasawuf. Itu pun. Kalau tasawuf ni pun kena tengok juga benda yang membangkitkan nafsu daging. Kan takut dia nak jaga nafsu dia tak makan daging, dia dah pergi pula pada pihak sebelah. Ada pihak sebelah tu, dia punya puasa tak makan benda-benda sebelah kampung. Dia tak makan benda berdarah, dia tak makan daging. Konon-konon dia nak ikut jalan sufi, tapi tak berteraskan kepada Al-Quran, akhirnya dia terikut pada agama lain. Jadi macam tu lah bang. Okey. Kenapa kau tak makan daging? Tak boleh. Dalam tarikat aku, tak boleh. Haram, diharamkan makan daging. Maka hukum dia di situ murtad. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Faham betul? Jangan salah. Dia nak murtad ni, kau bayar betul. Apa awak tadi sebenarnya makan? Minggu lepas dah pergi, minggu ni tak pergi, tak faham. Nak pergi keluar, boleh. Faham tak? Dia cakap dia berlaku. Pak Hang tadi saya makan. Tak boleh, dia tiga kali. Minggu lepas dah pergi, tak faham. Minggu ni tak pergi tak? Hukum wajib tu dia boleh cakap. Minggu ni tak pergi tak? Tahu tak? Kita buat hukum lah. Kalau banyak senang cakap Rasulullah, "Man yaskut yaslam." Siapa diam bersama. Jangan banyak cerita. Siapa lebih banyak buka mulut, dia lebih banyak selamat. Kan tak buka air selamat. Tu diam. Wallahu a'lam bishawab. Kalam yang ke-72 berhenti dekat perkataan Fatih Al-Mawsili. Kalam 72. Semua kalam ni ada 250. Maknanya satu bulan satu kalam. Kita ambil kitab ni 250 bulan. Berapa bulan? Kau rasakan tak? Kita belajar, kita muzakarah ni satu bulan sekali saya datang satu bab. Dia ada berapa bab? 250, 260. Maknanya kitab ni akan kata 260 bulan. Kan? 260 bulan. Maknanya dua martabat ni tetap berlaku. Sama ada yang baca kata begitu atau sebaliknya. Dan cakap berhati-hati ataupun sebalik. Faham? Kalau bolehlah carilah yang dekat-dekat ni, tebuk. Tapi saya pesanlah, kalau boleh sebelum tutup mata atas dunia ni, katakan kitab. Inilah kitab yang mengajar adab dengan Allah. Carilah Ustaz sini. Tak terkejaukan saya dah. 250 dah terkejau. 260 bulan. Woi. 260 bulan, 240 bulan. Dulu bulan lebih kurang 240 bulan. Berapa tahun tu lepas? 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun lebih tuan-tuan. Kalau aku buat 1 tahun, 1 anak pun habis kitab ni aku ada 12 12 anak ada kat sini. Jadi carilah. Tuan-tuan boleh rujuk kitab. Bolehlah nak ambil faham-faham. Dr. Zulkifli Al-Bakri, Syarah Hikam ni, Dr. Zulkifli Al-Bakri ada.
Fadilatul Syekh Warung Bawi Hafizullah Ta'ala pun ada buat. Kalau macam Ustaz-Ustaz, ada satu pengetua ma'ahad di Kedah, dia syarahkan kitab ni, ada syarah kitab ni dia ada 4 juzuk, 5 juzuk. Tapi Ustaz tu bermain dengan masalah bahasa dalam. Subhanallah, orang Kedah, orang tahu. Contoh jadi kitab terjemahan nikah yang diterjemahkan oleh seorang pengetua ma'ahad. Tak silap saya lah, seorang Ustaz, dia terjemahkan kitab tu. Dia bahas satu-satu kalimah, dia bahas satu-satu kalimah. Kalau orang yang tak ada asas, dia boleh baca Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zulkifli Al-Bakri dia buka kitab ikam. Sebelum dia syarahkan tu, makna satu kalimah tu dia letakkan, dia alfiahkan. Satu huruf, satu kalimah, satu kalimah tengok. Jadi tuan-tuan akan nampak daripada maksud, bila tuan-tuan baca, dia akan membantu menerangkan bagi maksud tujuan ikam. Kalau boleh katamkanlah, cepat. Katamkan. Kalau fikir cakap saya tebuk kan. Lepas tu tuan-tuan kalau nak cepat kata, bulan depan kalau saya tanya pukul surat berapa Ustaz tuan-tuan, 400 lebih Ustaz. Aku lurus, aku baca 400 dah. 400 lebih. Lagi buat aku lagi cepat ni. Lagi cepat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma tahhir qalbana min al-nifa' wa 'amalana min ar-riya' wa asnana min al-kadhiba' wa al-khiyana. Fa innaka ta'lamu khawatana a'yunana ma tufi suduri ya hadan ya manan qawi lana iman. Allahumma ij'alna na'ana min ya mujib as-sa'ilin hamdana min rashada wa sadada wa yaqina. Rabbana jammil lana bil 'ilmi wa ahdina dunya wa dina. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka nabna wa ilayka al-masir. Allahumma arhamna fil qubur wa arhamna fil nushur warhamna inda as-sirat wa hasibna hisaban yasira. Allahumma ij'alna min at-tawwabin wa ij'alna min al-mutatahhirin wa ij'alna من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك توبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله بالعالمين. تقبل الله منك.